Aku ni tak ada pistol tau. Kalau ada pistol dah kan dah lama dah. Seorang polis didapati terbunuh dalam satu podcast. Hai, podcast Hitam Putih kembali bersama dengan korang semua dekat luar sana. Thank you very much untuk musim yang ketiga. Korang masih setia dengan aku, dengan juga Datuk Nana. Hai Datuk. Wah, apa khabar? Saya macam terkedu sikit tengok hari ni. Sebab dia warna-warna usanita, warna pink lah. Alah, pink je warna usanita. Yelah, Pink je warna usanita. corporate colour saya. Habis masa orang lain tak boleh pakai warna pink. Boleh. Saya baru nak puji dah. Oh, puji. Handsome pakai baju ni. Baru nak cakap handsome, nampak muka penuh dengan nur cahaya keimanan. Baju ni 13 tahun lepas, 14 tahun lepas yang saya beli. Jadi Datuk nak cakap Datuk apa sebenarnya? Baju ni tahan lama. Tahan lama. Bukan macam Datuk ni kurus tak ni. Datuk boleh pakai baju. Itu sebenarnya. Wah, aku tahan perut ni. Ada kawan aku pun tahan perut je. Hari ni tajuk kita apa ni tu? Tajuk kita ni kita pasal perompak. Ni perompak haram jara punya perompak ni. Perompak apa tu? Ni perompak ni bukan perompak rumah orang. Apa tu? Ni perompak cyber. Oh, ada Ada perompak cyber. Saya panggil perompak cyber lah Datuk. Yelah. Tapi kalau kat luar dia orang panggil ni jenayah cyber. jenayah cyber. Tapi saya panggil perompak. Asal dapat perompak? Suka hati akulah podcast aku. Oh, suka tiga. Okey. So sekarang ni Tok hari ni tetamu kita siapa? Okey, ini tetamu kita tak payah kenal kan. Korang tengok pun kau dah kenal. Ini cukup popular. Kau buka TikTok, muka dia. Kau buka Facebook, muka dia. Kau buka IG, muka dia. ASP Rahmat. Tuan ASP Rahmat. Apa khabar Tuan? Assalamualaikum, selamat datang. Terima kasih. Tuan okey Tuan Okey Tok, baik. Mantap. Kata ada tangan ada masalah sikit. Itulah, tapi nampak Datuk kita kena tunjuk kita punya kental lah. Kan? Tak boleh tunjuk sangat kan. Polis pun berlakon juga. Memang kena berlakon. Okey, kita nak cakap pasal yalah jenayah cyber, tapi hari ni saya panggil dia perompak. Perompak cyber. Okey. Sebelum kita cerita pasal apa dalamnya yang perompak-perompak cyber ni buat, sebenarnya berapa lama dah benda ni berlaku? Adakah zaman digital ni dia berlaku atau sebelum-sebelum ni dulu-dulu ada cara lain ni dia panggil jenayah cyber ni? Okey Tok, saya ambil kisah sejarah bermulanya saya bertugas dalam PJRM pada tahun 2006, sekitar tahun 2005-2006. Okey. Saya ditugaskan di bahagian jenayah komersial di IPD Petaring Jaya. Alright. Semasa itu kes scam online ni dah baru bermula. Di mana kita tahu pada ketika itu zaman orang bermula nak menggunakan handphone. Gadget. Semua dah start guna gadget ni. Dah jadi orang kata satu keseronokan dah. Dah tak kira dah ada duit ke, tak ada duit ke, miskin kaya, handphone wajib ada. Pada ketika itu jenayah scam ni telah bermula. Tetapi dia bermula dengan kes-kes yang mudah, simple je. Dia hantar message, dia offer hadiah and then dia minta you bayar. Simple. Sesimple macam tu. Okay. Satu jenis saja tu. Masa zaman tu dia hantar konon-konon kita menang cabutan bertuah. Yang hangat pada ketika itu nama-nama minuman lah yang macam Datuk sebut tadi tu. Nama-nama sesi minyak ataupun program-program TV. Masa tu Akademi Fantasia. So scammer ni dia hanya menggunakan kaedah dan konsep yang itu saja. Dia tawarkan hadiah, you menang cabutan bertuah, you bayar. Tetapi semenjak handphone kita ni semakin canggih, zaman Android, zaman yang kita arah je dia buat, zaman yang kita tekan je jadi, zaman yang macam-macam kita boleh edit. Kita cerita pasal edit lah. Maka scammer ni, scammer mulinat ni, saya panggil mulinat lah. Mulinat. Musibat campur lahanat. Mulinat Lagi best. Ayat dia mulinat. Perompak mulinat. Itu bahasa saya lah. Okey, mulinat. Okey. So mereka ni mengambil kesempatan ke atas sesuatu kecanggihan apa yang berlaku di sekitar kita. Orang ada cakap semakin canggih, semakin banyak kemajuan yang kita dapat, semakin itu ada peluang dan ruang untuk scammer ambil kesempatan. Maka disebabkan handphone kita yang semakin canggih ni, semuanya di dalam handphone. Semua dalam handphone tu. Semua. You tekan je semua boleh jadi. So scammer ini, kena ingat bila kita cakap pasal scam je, dia first kali dia mesti berdaya. Dia berlakon. Macam ni Datuk scam kita orang dalam TV tu kan. Macam tu. Macam aku pun scammer. Kena. Scam lah Datuk, bukan Tailo, tapi Datuk berlakon jadi Tailo. Yelah, macam kita scam hati dan perasaan. Ya, nampak. Tapi saya scam hati dan perasaan. Nampak, kena lah. Kita bukan minta duit dia orang. Hati dan perasaan. Kena muka macam tu.
Jadi disebabkan itu maka semakin lama jenis-jenis penipuan scam ni dia semakin bertambah dan semakin canggih. Maka boleh saya katakan dia bermula di sekitar tahun 2000 ke atas lah. Masa tu sebab handphone kita dah semakin canggih. Zaman kita ada WhatsApp tahu bila. Masa tu lagi diorang tengah, orang kata semakin hangat scammer ni buat kerja. Tambah lagi sekarang bukan WhatsApp je, Macam-macam. Telegram lagi banyak. Dan Facebook, media sosial lagi banyak. Sebab apa? Telegram dia boleh ada member dalam tu seberapa ramai yang boleh. Dia tak macam WhatsApp. WhatsApp dia ada limit dia. Telegram tak. You boleh mencecah sampai saya ingat lebih pada ratusan orang dalam tu lah untuk you combinekan dia semua orang. Dan orang pula manusia ni bila tengok ramai dalam tu, dia beranggapan bahawa grup yang dia masuk itu merupakan satu grup yang betul. Padahal itu merupakan satu grup scam. Dan boleh kata half daripada orang dalam tu sebenarnya scammer je. Cuma dia create pelbagai account untuk menampakkan wow hebatnya. Saya boleh katakan macam itulah. Dia bermula pada tahun 2000 ke atas tu. Ada yang terbarunya, dia bukanlah baru sangat. Dia contohnya okey Datuk dengan Tuan Rahmat ni orang yang ada nama lah. Orang ada nama kan. Orang baik kan. Lepas tu orang baik lah, tolong orang baik tu kan. Contohnya saya ada nombor telefon Datuk kan dengan Tuan kan. Lepas tu saya dapat daripada Datuk, Tuan, saya tengah mengalami kesulitan sikit sekarang ni. Memerlukan sikit sebab saya ni kalau ada kawan-kawan yang boleh bantu. Ataupun dia kata, kawan kita Rahmat tu dengan Nana tu dia tengah teruk sekarang tau. Kesian kat dia. Jadi kita sebagai sahabat kita bantulah apa yang patut. Datang si tongong-tongong ni kan, ngaku-aku ni, kita bagilah. Yang baik hati. Takkanlah Rahmat teruk sangat macam ni kan, Datuk Nana teruk ni kan. Tadi kita pun sumbang lah. Rakyat Malaysia pemurah. Tak, ini kita kenal. Dia kita kenal, lepas tu dah jumpa lama. Kau dah okey dah sekarang? Asal? Aku memang okey je. Tak, itu hari ada mesej tu, aku adalah tolong apa? Rupanya scam. Tapi itu banyak kat Telegram. Telegram. Dia menyamar individu. Pada sebelum tu, sebelum yang masa Datuk cerita ni, sekarang ni dia dah berubah tau. Dia menggunakan nombor telefon yang lain. Kalau sebelum ni lagi dahsyat. Dia ambil akaun nombor yang sama. Dia betul, ambil. kita tengok profil nombor sama kan. That's why kita percaya. Dan biasanya dia mesej. Sebab kalau bercakap ni suara Datuk saya ingat satu je kot dalam Asia. Jadi tak boleh kan. Dalam dunia. Dunia okey. Betul. Dalam dunia. Jadi dia biasanya mesej. Dan manusia ni dia macam ni. Manusia ni memang ada yang jenis dia akan orang kata cerewet bab-bab ni. Dia akan chat, dia akan semak. Tetapi kita kena ingat ada juga kawan-kawan kita ni jenis serba tak kisah. Yang pemurah ni, aku tak boleh tengok susah ni, aku terus tolong. Jenis macam tu, macam saya tak boleh tu. Especially kalau wanita yang susah. Saya tolong. Tolong dengar. Saya tolong dengar je. Itu Tuan nampak wanita. Dia kategori dia yang ambil tu. Yang gadis aku tak boleh. Kalau gadis masalah aku nak tolong. Nak juga. Kalau wanita bagi kad. Jadi sebenarnya wanita tu penting lah. Penting. Penting. Kalau tak ada wanita mana kita ada. Betul. Okey. Jadi kita harus sedar bahawa setiap apa yang kita guna, contohnya Telegram. Kita kena tahu etika menggunakan Telegram. Kita kena tahu setting dia. Kita ni kebanyakan kita ni tahu guna je. Tapi setting macam mana kita tak tahu. Do and don't dia apa kita tak pernah ambil tahu. Sebenarnya Telegram itu dia ada setting yang supaya orang tak boleh ambil kita punya data. Telegram tu, kita punya Telegram tu tak boleh ambil alih. So kalau kita guna setting tu dengan betul, kita dah set guna two step verification, takkan ada scammer yang boleh ambil alih akaun kita. Kita kena ingat contoh macam ni lah. Bukan ramai di kalangan kawan-kawan kita yang alert. Saya cakap alert lah. Jadi kalau let's say saya gagal nak scam Datuk, saya tak jadi masalah. Sebab message yang saya hantar nak pinjam duit tu, saya bukan hantar kat Datuk seorang. Saya hantar kat beribu orang. Mesti sangkut 5-6 orang. Mesti sangkut. Yang jenis macam Datuk ni jenis bijak. Yang jenis kurang alert. Bukan tak bijak, kurang alert. Jadi mereka ulang balik, Datuk tu jenis apa? Datuk bijak. Yang lain tu saya ambil hati. Dengar Datuk dengar. Sorry. Dengar lah. Bila cakap bijak tu macam menghina saya. Saya kalau nampak, saya terus express ke apa tadi dia. Macam saya rasa terhina. Terhina. Saya cakap Datuk yang bukan nama sebenar. Bukan, maksudnya dia kena tambah lagi perkataan sikit. Okey.
Ini dah macam nak gaduh ni. Jadi bila kita cakap pasal yang kurang alert ni, maka mereka harus tahu sebelum nak guna Facebook dia ada setting dia. Tapi kalau orang tua-tua apa benda setting nak tahu tuan. That's why ni tu. IG semua ni macam mana orang tua tu duduk kampung. Yang kena ni banyak orang tua-tua tu. Yang muda ni bandar boleh lah. Okay, itu sebab saya katakan bagi anak-anak. Biasa orang tua ni anak-anak yang tukar setting dia. Saya sendiri, mak bapak saya, adik saya tukar set. Bila you dah set kan untuk mak bapak you buka Facebook ke TikTok ke. Yelah nak tengok ASP Rahmat, bukalah TikTok. Nah. Jadi nampak sangat dia dah lama tak balik kampung tau. Mak dia suruh tengok TikTok. Korang ajar ni anak macam ni. Anak macam ni dia teruk daripada scammer. Maknanya mak dia sendiri, bapak dia suruh tengok kat TikTok je. Download tak balik kampung. Download ke Facebook. Apa ni? Dia nak belajar. Belajar tu kat situ. Anak dia tak nak berulang kali cakap. Jadi untuk anak-anak, bila you dah bukakan media sosial untuk mak bapak you, you kena ajar dia sekali. Ya, betul. Dulu kita kecil-kecil, mak bapak kita cakap apa? Ingat kalau orang tak kenal, tegur jangan layan. Jangan layan. Kita cakap balik kat mak bapak kita, mak ingat ni semua tak kenal. Kalau tak kenal jangan layan. Media sosial ni dia gambar ni boleh tukar-tukar, boleh letak gambar Datuk Rosyamno, gambar ASP Rahmat. Memang kalau nak letak gambar yang handsome je nak scam orang kan. Dia memang macam tu. Jadi asal ni ketahunya ngina kita orang ke? Betul, orang cakap betul. Tak. Takkan Habis saya nak tahu scam. macam tu. Masalah Datuk ni. Tak, tuan kata tadi nak letak gambar yang handsome. betul lah. Nama saya, nama tuan. Kalau habis kenapa gelap macam tu? Yalah, senang gelap. Menghina Tak, itu bukan menghina. Tu saya teruja. Jadi apabila ibu bapa kita ingat ibu bapa kita dia tak melalui zaman canggih ni tau. Betul. Kalau bercinta dulu pun hantar surat. Macam dia. Zaman Datuk dulu Macam bercinta. dia, macam dia. Zaman Datuk dulu kan. Zaman dia. Luahkan je Datuk, luahkan je. Tak apa, mengaku je. Hantar surat, letak bedak, lagi letak apa? Letak gincu. Letak duit. Macam tu Ada bedak. Lepas tu Ada bibir, bunga gincu bibir. layu. Bakar tepi tu dengan lighter. Ya. Macam tu sekali. Macam tu, macam tu. Itu tanda cinta suci berusaha untuk mendapatkan. Macam korang senang. Halo dah kahwin. Itu masalah. Itu saya Hello. susah tu Saya nak dapatkan rumah saya susah Saya merentas lautan berenang untuk dapatkan cinta dia tu. No. Jadi rumah kau kat mana ni, tuan? Jangan ni cerita pasal scam, jangan cerita pasal rumah pula. Aduh. Tok. Jadi kepada semua pengguna media sosial, you kena tahu apa yang you guna tu. Saya pernah cakap dengan seorang VIP lah. Dia kata, Mat, macam mana orang kita selalu boleh kena scam dan selalu terlepas dengan kecanggihan kita punya handphone. Ya, betul. Handphone ni dah canggih ke depan dah. Kita ni masih kat sini. Kita tak bergerak ke depan. Kita tahu nak guna tu untuk tengok gambar, like, share. Itu saja. Dengan luahkan. Luah apa kita nak luah. Itu saja. Tapi kita tak pernah tahu bahawa iklan-iklan dalam media sosial tu kebanyakan saya boleh kata semua scam lah. Senang cerita lah. Zaman sekarang ni kalau tengok gambar jangan percaya. Betul. Saya sekarang ni kalau tengok gambar Datuk Rosyamno, saya kena dengar suara Datuk Rosyamno. Saya tak boleh tengok sekadar gambar saja. Sebab gambar boleh diedit. Gambar boleh curi. Sebenarnya dia peminat aku. Dia rindu dengan suara aku. Tok. Hari-hari tengok. Tok, saya kalau cakap pasal scam kan, saya selalu guna watak-watak dan nama Datuk tau. Kenapa? Pasal nama Datuk ni senang untuk di-scam. Jadi saya guna contoh Datuk lah. Senang. Awak ingat saya ni, awak ingat macam contoh gambar Datuk Rosyamno. Bukan semestinya Datuk Rosyamno yang like awak punya komen. Bukan dia semestinya komen. Dia pun tak ada masa nak komen. Tapi memang banyak gambar dia orang guna banyak untuk scam. Nampak betapa popularnya aku. ASP Rahmat pun terpaksa gunakan aku nak talkkan dia tau. Kalau tidak tak apa nak dengar dia punya ceramah dalam TikTok tu semua. Tak nak. Menyesal pada nak dia cakap, gunakan nama aku. Menyesal nak cakap. Aduh. Selalunya mereka akan menggunakan wajah-wajah mereka yang menarik. Untuk membuatkan seseorang wanita itu tertarik. Menarik lah ni. Biasanya lah. Saya berdasar fakta. Kita nak tahu orang tu menarik ke tak, kita tanya dia. Pernah tak gambar disalahgunakan? Gambar Datuk pernah disalahgunakan tak? Banyak kali. Okay, menarik, handsome. Gambar Datuk? Ada lah gambar dengan dia. Taklah, kita nak yang Datuk seorang. Jangan bukan. tumpang orang. Tak payah tumpang orang. Saya kena baru-baru ni. Seorang. Tak, saya kena baru-baru ni. Di kalangan perintis saya. Perintis Susanita yang kena. Mereka menggunakan wajah saya dengan Datuk Rosyam.
Itu pasal ada Datuk Syam. Tak, bukan. Dia menggunakan platform saya, Usanita tu sendiri. Untuk dia scam dan dia, tapi wajah tu wajah saya dengan Datuk Syam. Tapi info maksudnya kategori lawa lah. Kategori lawa. Okeylah, bagilah separuh. Itu pun dapat cahaya daripada aku di muka. Tok, saya nak bagi tahu Tok. Saya memang selalu macam tu. Saya tangkap scammer. Scammer tu cakap, dia kata memang dia kena cari gambar-gambar orang yang boleh menarik perhatian. Kalau tak menarik perhatian, ikan tu takkan makan umpan. Dan saya nak bagi tahu, gambar saya pun pernah disalahgunakan. Tapi tak handsome. Itulah yang pelik. Menarik lah. Dia buat iklan jual motor lelong tu. Mana saya tak sakit hati tu. Ada label muka motor lelong ke tu? Agak-agak pakai uniform lah tu. Ini jenis level motor import luar negara baru. Bukan motor lelong. Motor lelong kapcai pula tu. Kawan saya send, Mat ada Facebook lah, tengok gambar kau, Mat, iklan bawa motor lelong. Sebab famous kat TikTok. Linat betul lah scammer. Itu kita bagi tahu. Tapi scammer cakap, dia akan mengambil gambar di Instagram dan Facebook kita. Di situ mudah dia ambil. That's why saya sekarang ni semenjak popular. Cakap je lah. Alah, berlapik-lapik pula. Semenjak sentiasa berada di bibir di TikTok. Di TikTok lah. Kita cakap TikTok lah. Saya kurang sikit lah Facebook dan Instagram. Saya kurang sikit. Kenapa? Mungkin tak tahulah. Saya banyak ke arah yang TikTok tu lah. Sebab apa? Sebab TikTok punya ni lebih daripada lebih cepat sampai mesej. Tetapi saya nak bagi tahu scammer berada di mana-mana. Ya, betul. Dalam TikTok ada, Facebook ada, Instagram. Datuk ada Facebook, ada Instagram ada. Facebook apa tu? Saya tak pernah pernah tengok pun. I am Rosham lah. Oh iya ke? Tak follow tu kata minat. Kalau betul top saya mesti tahu. Macam ni saya tak tahu. Tak berapa top lah. Senang je. Aku lagi tak follow dia semua. Oh, dia kenakan aku lah. Banyak dah ni. Banyak ni dia kenakan aku ni. Okey tuan, lagi tuan. Lagi apa tu? Tak, lagi apa? Yang macam saya suka dengar satu cerita. Mana? Macam mana scammer ni dia boleh membuatkan orang-orang tua yang banyak duit ni jatuh cinta dengan dia orang, lala duit tu kena rembat. Okey. Tok, saya minta maaf Tok, saya kena jujur Tok sebab soalan ni Datuk Rosham tanya saya. Kenapa wanita dimudahkan? Kerana wanita ini dia mempunyai satu sifat yang diri dia jenis cinta yang suci selalunya. Dia hati tu, dia hati. Dia tak pilih pada wajah. Rupa. Dia cakap dia tak pilih pada wajah. Tetapi yang dia kena scam semua memang wajah semua menarik-menarik. Tu yang saya pelik kan. Tapi kita boleh kata macam ni lah. Wanita sebab selalu lonely dia. Laki ni dia kalau apa-apa dia boleh pergi main futsal. Macam Datuk cek awet lain kan. Tuan cari awet lain? Tak, saya tak. Saya serius, polis biasanya ada je alasan dia. Tolong betulkan. Awet lain cari saya. Saya tak cari lain. Maknanya pernah sangkut lah. Dia orang cari saya. Pernah sangkut tak? Saya tanya. Saya memilih tu. Pernah soalan saya pernah sangkut atau tidak? Ini boleh potong tak? Boleh tak sini potong? Okey, jadi kita cakap pasal tadi wanita. Kenapa wanita? Kerana mereka ni dia macam ni. Dia tidak mensasarkan golongan semestinya mesti orang yang bujang atau single je tak. Kalau dia lonely dia bakal kena. Dan mereka ini wanita ni dia mudah tertarik orang tua-tua kita Zaman dia muda dulu dia tak berpeluang nak berkawan dengan pilot, dengan engineer, orang hebat-hebat daripada luar negara tu. Luar negara. So pada ketika dia dah berumur dah 60-an, 70-an. Tiba-tiba satu mamat ni handsome. Pakai uniform, cakap, you look so pretty. Gila tak angah orang tua tu. Tak pernah orang cakap dia pretty. So dia macam, betul ke? Betul ke kan? Berapa kali dia tengok cermin tu? Memanglah kalau pertama kali dia tak percaya. Betul ke? Tapi kalau dah 10 kali orang tu cakap benda sama, garanti dia percaya. Dan wanita ini, apabila lelaki ni dia approach cara, dia dekat dengan cara lemah lembut dan gentleman. Ni saya biasa buat benda ni. Datuk dia cakap saya biasa buat. Okey. Berapa banyak perempuan dah tewas kan? Tak. Dia start lagi sekali. Jadi kita ada masa sejam tu. Kita jangan buang masa untuk tanya tu. Jadi biasanya wanita ni bila orang ambil perhatian terhadap dia, dia akan mudah tertarik. Pada peringkat awal dia tak tertarik dengan individu, tapi dia tertarik dengan cara lelaki itu approach. Melayan dia. Cara lelaki itu melayan dia. Awak dah makan? Kesiannya awak sihat? Ya, apa pasal awak nampak manis hari ni? Macam tu. Ayat-ayat macam tu. Concern Dia sangat concern. Kalau Datuk macam inilah.
Baik Datuk tanya Datuk dan apa yang dia nak dengan lelaki. Jadi itulah jawapan dia. Ya. Jadi wanita-wanita ni, yelah tok lelaki lah. Saya panggil tok lelaki. Orang kampung, bukanlah orang yang smart ke apa. Tiba-tiba ada lelaki yang smart. Mestilah cair kan bila tengok lelaki beruniform. Tak payah jauh. Datuk tengok saya macam mana? Cair tak sekarang? Nampak cair kan? Okay, Tok, saya tahu kalau diam tu setuju. Okay. Jadi untuk yang wanita-wanita yang keseorangan ni, apabila hari-hari di approach, kena pula bila dia approach tiba-tiba dia offer dengan pelbagai hadiah. Saya tak tahu. Saya rasa benda ni saya kata tadi Datuk. Kenapa? Wanita dia memang mudah tertarik dengan benda-benda yang percuma. Hadiah ke apa. Dia mungkin rasa macam benda tu tak pernah ada orang bagi. So ada orang rasa dia being appreciate, dia hargai. Ya, mungkin tu dia buat dia tertarik lah. Walaupun tak pernah jumpa pun dia percaya orang tu nak bagi hadiah. Macam tu sampai tak macam tu. Mungkin lah ada wanita yang macam tu. That's why saya katakan tu. Dia macam ni. Okey, kita ambil contoh lelaki lelaki tu. Yang ni jujur tu. Ini serius Datuk, aku ni tak ada pistol tau. Kalau ada pistol dah lama dah. Seorang polis didapati terbunuh dalam satu podcast. Lagi trending kita. Lagi trending. Bertepuk amai-amai semua skamer-skamer kat luar sana. Dah mati ASP Rahmat kan. Tak baik. Taklah, contoh berapa ramai skamer ni semua takut dengan ni. Geram ni. Jadi tu saya nak tanya Datuk. Ni kita tak ada skrip, kita tak ada plan apa-apa. Saya tanya Datuk ni depan-depan live Tok, kalau Datuk berkawan dengan mana-mana wanita dalam media sosial atau online, kawan saja Datuk tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa ni. Datuk nak bagi hadiah ke? Tak nak aku. Tengok. Datuk memang dia tak akan bagi apa-apa. Tok, tengok. Tok, ini jawapan jujur daripada wakil lelaki-lelaki tak guna. Tengok. Ni jawapan dia. Tengok. Dia takkan bagi hadiah, Tok. Tapi lelaki yang scam perempuan tu adalah lelaki ke lelaki kan? Lelaki tak guna itulah yang ada prinsip. Ya betul. Tetapi kita nak bagi tahu, kalaulah Tok, mangsa love scam dia tak pernah jumpa pun lelaki ni semua. Ya, tahu tapi kalau dia Engkau lah start ni tuan. Saya bagi masalahnya contoh. Datuk ni nak jadi Kita kena ambil yang suka sangat ni minum air. Kita ambil yang depan-depan. Kencing malam kan? Tak, masalahnya Datuk ni jangan cakap nak bagi hadiah. Aku memang kena kod punya. Itu dia. Okey. Tok, Itu dia. macam ni Tok. Kalau saya tanya mana-mana lelaki pun sama. Ya, tapi itu kan memang dia dah memang plan dia nak scam. Ya. Just kita nak bagi tu pada kaum wanita. Kalau awak tak pernah jumpa lelaki tu takkan bagi hadiah pun. Itu je nak cakap tu. Saya nak cakap. Yang panjang-panjang ni buat apa? Contoh. Nak ajar orang dia bagi contoh. Aku rasa Panjang note. ni panjang. Kau ambil ubat bagi ASP ni. Kita ingat kita bagi contoh dia orang faham. Punya dia orang lagi tak faham. Ni, Faham. aku harap korang kat luar sana, kita orang gelak-gelak juga ni. Benda ni benda besar tau. Ini benda serius. bukan main-main punya benda ni. Kita satu tahun berapa nilai scam ni yang berlaku tuan? Berjuta tu. Ratus juta? Ya, boleh mencecah sampai tahap tu. Ratus Tok, saya bagi tahu. Ni saya nak bagi tahu Tok. Datuk cakap saya setuju. Penting. Betapa pentingnya benda ni. Okay, seorang wanita ni. Saya ambil benda yang betul tu. Dan banyak kena tipu perempuan. Memang. Itu jadi, statistik dia. Okey, jadi okeylah seorang lelaki lah. Nasib wanita je. Seorang lelaki ni cerita pasal love scam. Dia telah dibawa berjumpa saya. Okey. Untuk saya konon-konon sekolahkan dia lah. Sedarkan dia. Cik, ni wanita yang cik tengah kawan dalam online ni scam. Kita nasihatkan dia. Sampai tak saya ugut dia. Saya kata, cik kalau cik layan lagi, saya terpaksa ambil tindakan atas cik lah. Sebab dia ni scammer, cik layan scammer, maknanya cik satu grup dengan scammer. Sampai tak macam tu saya cakap. Sebulan lepas tu, dia layan lagi wanita itu. Lelaki ni lah. Tapi saya nak cerita wanita ni pula. Wanita pun kena scam juga. Love scam. Kita cerita love scam kan. Saya tanya dia, makcik pernah tengok tak muka saya? Dia kata pernah. Saya selalu tengok muka tuan. Macam mana makcik selalu tengok? Masa saya berkawan dengan Mamat ni, yang scammer ni, anak saya selalu nasihatkan saya, mak ni scammer. Mak tak percaya, mak tengok ni ASP Rahmat cakap. Sampai tahap tu Tok. Dah tunjuk muka saya, dah tengok video saya bercakap dah. Ini scam. Tapi makcik ni tak peduli. Tetap. Kerana apa?
cinta itu Buta. Ha. Tok, saya sepanjang pengalaman saya menjadi pegawai polis, ada 2 jenis scam yang saya kalau cakap tu terpicit saya naik. First, love scam. Second, tipu pelaburan. Ini 2 kalau saya cakap macam saya cakap dengan dinding lah. Laki saya faham lah, pelik. Kadang-kadang laki ni dia pun bukan nak beria, dia just dapat tengok gambar, dia suka tengok. Ni kita cerita wanita ni, perempuan ni. Yang datang tu dah pakai tongkat tu. Dah pakai tongkat. Apa dia boleh buat dengan lelaki engineer tu yang umur 40-an tu. Yang scam tu. Yang scam tu. Nak kahwin, apa yang dia boleh buat? Pilot tu, takkanlah pilot handsome tu. Nak kat kau bertongkat ni. Cinta buta. That's why saya selalu cakap jadi manusia normal. Normal ni dia boleh fikir. Selalu dalam talk saya cakap macam ni tau. Makcik-makcik bangun tidur jangan usik apa-apa. Ni ada lelaki nak kawan ni, Mak Saleh ni nak kawan kan. Jangan usik apa-apa muka, bangun terus pergi kat cermin. Tengok kena tak dengan Mak Saleh ni. Kalau tak kena, buka baju tengok. Kalau dia pun takut tengok cermin tu, maknanya Mak Saleh ni lagi takut lah. Tapi kenapa sampai sekarang scammer ni makin bertambah? Dia macam ni. Okay, kita katakan kes jenayah kekerasan dengan jenayah scam. Jenayah kekerasan, risiko dia tinggi. Nak kena berhadapan. Betul. Possibility kena tangkap ada. Kena balon dengan awam-awam ada. Dengan nak tengok lagi CCTV ada ke tak. Benda tu banyak kerja. Muka kena garang. Muka kena garang kan. Muka kena tailong, ala-ala tailong. Ada tailong. Mesti nak kena dengan dia juga kan. Jadi dia tak macam scam tau. Scam ni senang gitu. Scam ni you hanya Tak perlu nampak bercakap muka saja. tak Tak apa. nampak muka pun. Betul. Mesej tu. Ada satu kes tu. Anda menang cabutan bertuah. Mesej. Saya tanya mangsa tu. Ada masuk apa-apa pertandingan ke? Tak ada. Kau tak ada masuk pertandingan. Kenapa orang tu nak bagi kau hadiah cabutan bertuah? Betul. Ada satu kes tu. Satu kes. Terima call daripada TMB. TMB, bil elektrik rumah tak bayar. Nak kena potong. Dah lah tu bil elektrik rumah tu. Rumah kat Perlis. Dia tahu dia tak ada rumah kat Perlis. Tapi dia TMB ni, awak bil elektrik awak ni tak bayar. Kita sambung awak kepada polis pula. Bil elektrik pun sambung kepada polis. Tak untuk ada polis kena-mengena pun. Tak ada kena-mengena tu. Tak ada kena-mengena. ya ramai yang macam tu. Yang kena yang macam ni lah. 300,000 melayang. Bayangkan 300,000 Datuk. Ui, banyak tu. That's why saya kata, takkanlah you tak boleh fikir apa hal laku ni. Adakah dia orang pakai ilmu pukau ke? Tak ada tu, tak ada pukau. Okey Tok. Okey, Datuk Dia cakap ilmu pukau menakut, Okay, menakutkan Datuk cakap kot. pukau Okay, macam ni. Katalah Datuk bomoh pukau. Datuk Okey. bomoh Yang buruk kat cakap aku. Saya try nak Kau tak kasi boleh cakap dengan cameraman tu ke apa ke orang tuan? tak nampak sana. Asyik aku Saya je. nak beri Datuk Nana tak kena. Takkan Datuk Nana jadi bomoh. Datuk lah. Datuk Okay. lah. Tak apa Tok, jadi je bomoh. Jadi bomoh Okey, aku jadi bomoh ni. Okay, Datuk bomoh pukau ni. Datuk call je, Datuk boleh pukau orang. Call je Okay, saya tanya Datuk. Ada 2 orang mangsa ni. Contoh 2 orang mangsa Datuk Nana jenis boros, duit tak ada. Dalam akaun ada RM100 je. Saya jenis berjimat, businessman berjaya, orang hebat, duit berjuta-juta. Datuk boleh pukau melalui phone. Datuk nak telefon mana satu? Sini lah. Sini kan? Tapi dalam real case, scammer, semua kena. Datuk Nana yang ada duit 100 kena, saya sejuta kena, RM50 kena, 1000 kena, 300 kena, 400 kena. Kalau you boleh pukau orang hanya melalui call, baik you telefon milenial terus. Sekali buat kerja je. dia tahu dah. Habis. Sekali buat kerja je habis kan? Kalau ada pukau, okey lagi satu. Katalah ada bomoh pukau ni. Kalau nak, okey Datuk bomoh. Lagi sekali, Datuk bomoh. Aku juga. Mestilah. Datuk ambil je lah part tu. Okey, Datuk bujang. Datuk nak kahwin. Datuk call je Datuk boleh pukau. Datuk nak kahwin dengan siapa? Kau dengan orang kaya cantik. Tengok. Terus saya cari orang kaya cantik tu. Datuk, saya tanya Datuk ni sekarang dengan Datuk Nana. Ada kenal ke mana-mana bomoh yang kahwin dengan kita punya artis selebriti ke milenial yang cantik? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Maknanya bomoh ni tipu lah. Memang dia tipu yang Dia kita pun- percaya dan kenapa? dia pun scammer. Mana bomoh pun scammer lah. Dan yang kita percaya kenapa? Memang tu kerja dia. Betul. Tok, kalau dia boleh tarik duit, dia boleh buat. Dah lama Kenapa dah. dia tak kaya? Cakap senang lah tuan. Cakap itulah bomoh ni lah. Apa benda scammer lah. Perompak cyber lah. Siapa yang salah? Polis lah. Kenapa polis pula? Polis yang tak salah? tangkap-tangkap dia orang. Takkan polis tak boleh tangkap dia orang dengan kecanggihan. Mana Datuk? Kata Okey. polis Tok. Malaysia ni second best Tok. in the world after Scotland Yard. Datuk,
Nak marah pula. Oh, bila time aku. Tak boleh bila aku pakai pasal uniform. Tok. Nak marah dia nak guna kuasa dia. Mana boleh macam tu? Tok, Aku ni artis. Okay, saya tanya Tok. Mana Datuk tahu kita tak tangkap? Yalah, tapi kena tangkap memang tangkap. Tapi kenapa tak boleh selesai? Tok, Scammer you ni. tell me which country yang memang zero scam. You tell me. Ambil, okay. Datuk, saya tanya Datuk berdua. Negara apa yang paling hebat dalam dunia? You sebutlah mana-mana negara. Amerika, Rusia. Okay lah, you sebut tu semua. Japan. Japan, China ke apa. Negara dia orang ada scammer. Ada je. No, dia punya masalah dia pada pendapat saya. Okey, bagi saya cakap pula. Okey. Okey, katalah ni. Sebab apa? Scammer ni, masalahnya yang dikenakan tindakan kepada dia, cuba kena hukum gantung. Okay. Hukum gantung, hukum sebat. Maksudnya dia kalau kena macam ni berapa maka okey atas ni sebat dia 30 sebat. Yang ini kena ni, yang ini kena ni. Ini tak ada, tangkap, masuk lokap, lepas. Okey Tok. Masuk mahkamah kena penjara 3 bulan, kena setahun. Okey Tok, macam ni Tok. Parah ni. Undang-undang sebelum ni ada. Untuk hukuman gantung, ada sebelum ni. Saya nak tanya, ada tak orang melakukan kesalahan itu? Still ada. Undang-undang ada, tapi still ada manusia ini dijadikan normal. Dia memang lumrah manusia, dia ada baik, dia ada tak baik. Ada jujur, ada dangkal. Kita takkan boleh ubah benda tu. Itu culture manusia, diri manusia itu. Kita tak boleh lari. Kalau cerita pasal tangkap, Sebab tu ada penjara kan? ada. Kalau cerita pasal tangkap, saya ingat daripada saya kecil, polis ini ditubuhkan, hari-hari tangkap dadah. Hari-hari tangkap. Tak kisahlah pusher ke Mak Gian ke apa sebagainya lah. Still ada dadah lagi. Betul. That's why, okay, tangkap ini merupakan salah satu tindakan. Datuk, you ask me, you tanya saya, Tuan, macam mana saya nak selamatkan duit saya? Ni yang saya cakap, awareness. Knowledge. Bila benda dah jadi tu, you pergi buat report. Benda dah berlaku. Yang you nak tahu adalah, Tuan, saya tak nak pergi balai, saya tak nak benda ni berlaku, saya nak duit saya selamat. Dan you dengar cakap saya. Kalau you dengar cakap saya, you akan selamat. Seorang wanita kena scam kerana scammer itu menyamar sebagai pegawai KKM, pegawai perubatan. Pegawai KKM ni cakap, you ada terlibat dengan kes jual vaksin secara haram. Wanita ni tu kerugian RM5 juta. 5 juta? 5 juta tu. Kenapa dia percaya? That's why. Saya pun tanya dia, kenapa you percaya? Adakah dia buat benda tu? Saya tanya dia, Kan? same question saya tanya. You pernah tengok, saya tanya, you pernah tengok vaksin? Vaksin pun saya tak pernah tengok. So macam mana boleh? You tak pernah tengok benda tu. Orang kata you buat terlibat dengan benda tu. Kenapa you percaya? Dia kata no, sebab saya dengar tu polis. Jadi saya ikut je arahan itu. Dia orang ni menggunakan 5 juta tu. Dan dia cakap apa tau dengan saya? Tuan kenapa saya sebelum ni tak pernah tengok video you? Kalau saya tengok video you, mesti selamat duit saya 5 juta. Okay. Kesimpulan dia kat sini. Berapa nilai mulut saya? 5 juta. 5 juta untuk seorang Yang lain? Tapi selesai kes tak boleh. Nilai je ada. Apa nilai dia? Okay, kes tak selesai. Okay, you nak apa? You nak duit selamat Maksudnya, saya cakap macamnya, apakah salahnya dibawakan kepada parlimen, suruh dalam parlimen gubalkan balik undang-undang tu supaya dia orang ni kalau kena tangkap, dia ni hukuman dia berat. Okey tu Ni pandangan saya Sepanjang saya menyiasat, saya menangkap, saya juga menjalankan soal siasat. Saya tangkap scammer ni. Ni scammer ni saya tangkap. Saya tanya scammer ni. Scammer, kenapa kau scam orang kita, Malaysia? Kenapa kau tak scam orang di negara? Saya ada sebut satu negara lah. Negara tu saya rasa rakyat dia macam lebih kaya daripada kita. Okay. Ini jawapan pada scammer. Dia kata, Tuan, di negara itu, masyarakat dia alert. Alert maknanya dia tahu. Dia susah nak kena scam lah. Di Malaysia, mudah. Banyak orang tak ambil tahu lagi pasal scam. Itu jawapan pertama. Dia ada 2 jawapan. Yang kedua, Tuan, di negara itu susah nak dapat akaun, kedai akaun. But di Malaysia mudah nak dapat kedai akaun. That's why ini yang scammer cakap. Dalam ilmu kriminologi, penjenayah dia akan hadir di mana tempat yang ada peluang dan ruang. Peluang dan ruang tu datang daripada kita sendiri. You letaklah polis berjuta-juta pun dalam satu tempat, kalau you bawa motor, you tinggalkan kunci motor kat situ, you jalan, motor you tetap akan boleh hilang. Betul. You letaklah polis berlambak pun hari-hari pergi round rumah you, satu hari you tidur, you buka, malam tu you buka pintu seluas-luasnya, akan ada orang ambil kesempatan untuk masuk. Betul. That's why benda ni sebenarnya, saya cakap pasal scam ni, awareness ni penting kerana scam, penjenayah tu tak datang jumpa kita.
Dia tak datang berhadapan dengan kita. Dan dia sebenarnya tu, dia tak boleh paksa kita pun. Scammer ni dia hanya lalu je menggunakan handphone. Dia lalu je. Iklan, tawaran hadiah, pelaburan yang tak masuk akal. Apa lagi? Cabutan-cabutan bertuah. Sekarang ni ada bantuan kerajaan. Bantuan kerajaan. Dia lalu je. Yang respon tu siapa? Yang respon Yang pengguna tekan lah. link tu siapa? Kita. Kita lah. That's why knowledge tu penting. Kita balik pada knowledge, ilmu. Agama kita ajar. Berilmu itu penting. Inilah saya, yelah semenjak dah tua ni baru saya sedar. Memang betul ilmu tu penting. Ilmu ni yang menyelamatkan kita tu. Betul. Saya buat satu kesimpulan. Nak cara yang mudah adalah kita sendiri bersiap sedia dengan diri kita dengan segala ilmu. Ilmu scam ni tak susah tu. You tak perlu. Saya selalu cakap 3 benda. You tak nak kena scam, you buat 3 benda ni. Pertama, you jadi manusia normal. Maknanya you fikir logik rasional. Ni 2, logik rasional. Kita fikir logik tak? Rasional tak? Orang normal, you tak perlu belajar pada pandai. You belajar tak habis pun, kalau you boleh fikir normal, you takkan kena scam. Yang kedua, you kena ikut SOP dan peraturan. Semua orang yang ikut SOP peraturan, dia takkan kena scam. Contoh, sebagai contoh. Apabila you terima panggilan telefon, dia kata, saya polis, saya nak terima report you melalui telefon. Itu salah, tak ikut peraturan. Apabila you nak buat loan online, itu salah, tak ikut peraturan. Nak buat loan mesti ke dalam permis itu. Apabila you dengar panggilan telefon, dia sambung-sambung. Tadi TMB, tiba sambung dengan polis. Betul. Tak ikut SOP peraturan. Itu salah. Maknanya peringkat awal, kalau dia alert benda tu, dia takkan kena scam. Yang ketiga, ni orang ada yang tak ada. Semak dan tanya. Rajin-rajin semak tanya. Semua orang datang balai kena scam. Saya tanya, pernah tak awak bertanya atau semak dulu? Tak. Jadi mana kata kat sini, kalau kita amalkan 3-3 ni, you pasti takkan kena scam. Saya, nasib ni 1 jam. Kalau kita buat 3-4 jam, saya boleh dedahkan kes-kes sebenar bagaimana dia orang kena scam yang Datuk tengok, Datuk dengan macam, ya Allah Tak macam masuk gini akal. pun. Tu Dia tiba panggilan telefon. Saya ambil contoh ni kes. Tiba panggilan telefon daripada pegawai polis yang kata kononnya kenderaan dia terlibat kemalangan maut di Perlis. Okey. Kemalangan. Tu saya pun pernah dapat tu. Pernah dapat kan? Okey, kereta awak langgar lari orang, kereta awak lari. Betul. Datuk pandai bawa kereta. Datuk memang ada kereta. Masalah mangsa yang terima panggilan ni, Tak ada kereta pun tak ada. Kereta pun tak pandai bawa. Apa pasal kebangang dia pergi percaya pula scammer tu. Itulah macam Tuan cakap tadi, back on your own self. Tanya diri sendiri. Tanya diri sendiri. Buatlah undang-undang Tok, macam mana pun. Pelaburan tu, iklan pelaburan tu, masuk 300 dapat 6,000. Masuk 300 dapat 6,000. Jujurlah, logik tak logik? Tak logik. Tak logik lah. Tanya anak kita yang kecil pun tak logik. Tapi kita buat. Tapi ada orang percaya. Tok, 300 kalau masuk dapat 6,000, awak tak payah jadi pelakon, saya tak jadi pegawai polis. Jom kita masuk pelaburan ni. Malaysia takkan ada orang miskin. Ada pula ni, pelaburan tu kata masuk sekian banyak, dia siap pergi hutang dengan orang pula. That's why. Ada. Yelah, Dia buat loan. Dia buat loan nak masuk pelaburan tu. Nak Sebab untung dia banyak tapi nak bayar balik. Dia Yes. tertarik dengan apa imbuhan yang dia dapat. Imbuhan tu tak masuk akal. Ni kita cakap pasal pelaburan kan. Saya pernah masuk dalam grup tu. Biasa di invite dalam grup. Ni saya nak bagi tahu dalam Telegram. Nah. Tiba-tiba je you di invite masuk. Itu scam lah tu. Tak ada tapi, tak ada kalau. Letaklah gambar ASP Rahmat ke, gambar polis ke, Datuk Rosyam ke, yang kono-kono dalam tu melabur. Tak ada. Saya dah cakap, tiba-tiba invite masuk tu scam. Tips saya bagi mudah. Tiba-tiba di invite masuk, scam. You tiba-tiba di offer bantuan-bantuan kerajaan. Nah, Datuk cakap dia kan. Tanya diri kita. Datuk macam Datuk, contoh sekarang gaji sebulan berapa? Yang betul. Tak apa, konon-konon tak dengar. Okay, Juta. Dah sasar tahu memang takkan dapat bantuan kerajaan. Yang dapat. Datuk pergi gatal tekan link tu kenapa? Yang Datuk tekan kenapa tu? Tak, yang tekan tu kenapa aku gaji dah juta okey lah tu. Yang tekan tu orang lain lah. Kenapa buruk dekat aku pula? Contoh. Kau dah sokong dia pula dah. Tak, sebab saya dah faham. Dia kalau mudah faham ni, dia senang. Okey, saya tahu Datuk rupanya susah. Datuk kalau kita bagi contoh dia lagi tak faham. Dia lagi tak faham. Jadi kita nak bagi tahu kat sini. Okey, nak tekan link Ni saya nak ajar tekan link ni. Kalau you baca link tu, perkataan itu, bantuan kerajaan, ejaan kerajaan pun tak betul. Kerajaan.
Ada. Ada kan? Cuba tengok betul-betul. Betul. Video, patut VIDO tak? VIDIO. Banyak typing You error. tengok kat situ typing error dah. Kat situ dah sasar tak betul. Yang pergi tekan kenapa? Bahayanya bila kita tekan adalah scammer akan berada di dalam handphone kita. Dan dia dapat maklumat itu. Semua gambar, video kita, media sosial kita dia kontrol. Waktu malam kita tengah tidur kan, dia benda tu bergerak sendiri. Macam kita tengah scroll. Dan lebih bahaya lagi adalah dia boleh tengok through camera walaupun kita tak tekan button camera. That's why dia tahu. Serius lah? Serius. Button Saya tangkap scammer tu. Button Serius. kamera tu apa dia punya, apa yang dia boleh ni? Dia tengok boleh lah kita Dia buat tengok, apa? dia tengok. Macam sekarang kan, mana handphone Datuk? Mana? Tak ada. Tak ada Okay. Handphone dia ada. Okay, yang tu kan. Dia boleh tengok tu. Keadaan tengah mengadap kapet kan tu kan. Dia nampak lah kamera kapet. tu. Kedudukan. Jadi waktu malam dia tahu kita tengah tidur kan, benda tu keadaan tertutup. Kita kan biasa letak benda tu kan. Time tu lah dia godeh. Itu sebab kita tak tahu, kita cakap apa? Oh, tahu macam mana dia boleh dapat maklumat kita? Macam mana duit saya boleh hilang? Semua berpunca daripada link. handphone link Daripada tu. link. Tapi nak cakap sebenarnya kita nak cakap pun kadang-kadang tak kena kat batang hidung kita. Ya. Kadang-kadang dalam keadaan ni lah benda-benda macam ni, kalau katakan dia jenayah ni kan, dia perompak ni, dia apa perbuatan dia tu salah. Bila perbuatan salah tu, dia akan dibantu oleh syaitan. Syaitan ni boleh mempengaruhi orang yang dia nak scam tu. Membuatkan kadang-kadang orang tu boleh menjadi alpa. Jadi salah satu lagi ialah masalah yang saya tengok sekarang ni adalah orang-orang Malaysia ni, dia macam bila dapat social media, bila dapat handphone ni tak lupa dunia. Dia lupa dunia. Kalau Dia tengok punya keterujaan tu. Facebook ni, Malaysia ni nombor satu di dunia. Dahsyat. Pengguna dia kalau ikut ni Dahsyat tu. nombor satu di dunia. Jadi ini masalah. Saya rasa apa yang satu kesilapan lagi ialah Tuan ESP Rahmat memang banyak keluarkan TikTok apa semua video-video yang pasal ni. Ada orang tak dapat lagi. TikTok Rahmat Fitri lawan scammer kena habis. TikTok Fitri lawan scammer tapi Rahmat Fitri lawan scammer. Rahmat Fitri lawan scammer tapi Yang masih ada lagi 800,000 follower kena bagi tahu sebab banyak scam yang dah cuba. tapi masalah masih belum selesai. Sebab apa? Cara penampilan ASP tu tidak menarik orang. Scammer ni datang menarik. Ayo. Maksudnya Tuan, Apa yang tak cukup menarik lagi dah macam gini ni? Tuan, Apa lagi Datuk nak? orang yang kat luar tu kalau dia kata dia nak tengok ni, dia tengok Tuan kena menari-nari dulu. Itu takkan nak buat. Tak, ini untuk negara. Yelah, tapi tu scammer pun suka. Scammer Maksudnya pun boleh barulah video tu viral, barulah semua orang dapat Tak ada. maklumat tu. Saya tetap setuju awareness come from your own self. Maknanya diri sendiri Tak, kena maksud buat. saya tak sampai video dia 800,000 tapi yang like berapa. Jadi maknanya dia kena buat sambil-sambil buat Buat apa? sambil-sambil kat Dia dekat suruh apa? bergelek. Ah, bergelek. Dia suruh bergelek. Tak semestinya bergelek je boleh viral. Tak. Buat dekat tu dekat apa? Dekat swimming pool sambil-sambil buka Oh, baju. cik. Kena buat macam tu. Apa yang kita bincang pada hari ini ialah sedikit sebanyak memberikan ilmu kepada kita mengetahui bahawa jangan sampai kita menjadi kepada perompak cyber ni. Mangsa kepada perompak cyber. Kerana perompak cyber ni dia bukan macam perompak yang biasa-biasa. Betul. Yang rompak rumah orang dia perlu misai tebal, Yes, muka garang. Perompak cyber ni dia Tak, nerd. Bukan net je. Bukan net. Perempuan lelaki. Dia banyak main psycho. Main Saya psikologi tangkap dia muka net je tu. Saya tangkap dia semua muka net je. Muka yang memang Datuk tak sangka orang tu lah yang Adalah pernah duduk sebenarnya. sebelah Datuk apa semua. Betul. That's why saya sejak belajar daripada pengalaman tu, saya susah kalau orang tak kenal nak ambil gambar dengan saya tu, saya agak macam yelah bila follower ramai ni banyak orang nak ambil gambar. Jadi kita kena memilih sikit. Datuk minta maaf Datuk tadi minta ambil gambar saya. Tak, saya follower kena, ramai sebab apa? Sebab banyak case scam berlaku. Ya. Yang tak boleh diselesaikan oleh pihak polis dan juga Tuan ASP Rahmat. Okey, ni saya cerita Ni kita cerita je. Ni kita sembang cerita Korang dua orang Tok, boleh balik. Okey. Perkara yang mudah yang harus berlaku dalam hidup kita ialah kita alert dengan apa yang berlaku. Macam sebab awal tadi saya kata ilmu. Jadi satu lagi perkara mudah, apa yang pihak polis. Ini sebenarnya kerjasama. Ya. Kerjasama anda mesra dengan information daripada pihak polis. Pihak berwajib apa semua. Jadi maknanya kita akan dapat information yang mana baik, yang mana buruk. Jadi saya nak ucap terima kasih kepada Tuan. Dah habis Dah. Jangan lupa banyak. Kang lagi popular kan, lagi belagak pula Kang. Kan cukup-cukup lah tu kan. Macam jenis je. Jadi terima kasih banyak Tuan. Minta maaf kita gurau-gurau tapi Okey, saya harap kita punya information dalam gurau-gurau kita orang seronok nak tengok. Orang ambil iktibar. Orang ambil iktibar, orang ambil ilmu ni sebagai ya. satu persiapan, maksudnya pertahanan. Yes. Dia kena ada perisai untuk masa depan kerana perompak cyber ni
dia punya rompakan bukan sikit-sikit. Yes. Perompak cyber ni, dia punya merompak ni lagi hebat. Sebab tu kita jarang dengar pecah rumah, rompak bank. Dah jarang dah. dah cara jarang. macam ni. Kerana Dah cara. itu mereka boleh dijejaki. Tetapi perompak cyber ni, dia orang lebih mudah untuk meloloskan diri. Betul. Apa yang paling penting bagi kita ialah kita jaga diri kita, dan jangan cepat terpengaruh dengan any link yang melalui kita punya telefon ataupun social media kita. Ya, simpanlah kebodohan kita. Kita naikkan kepandaian kita. Thank you Tuan. Terus tutup Okay, muka. Dan jangan lupa Sebab tu je kita takut tu. jangan lupa saksikan Hitam Putih podcast season ketiga di YouTube channel Suhan dan juga Usanita setiap hari Ahad 9 malam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ku Usanita.